Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Jumaat pada hari ini ya. Masih lagi bersama langsung di Shah Alam Convention Center sempena Pesta Buku Selangor 2020. Masih berbaki 2 hari lagi tuan-tuan, puan-puan semua. Jangan lupa datang ke SACC. Dan petang ini kita ada lagi slot FB Live. Jangan ingat dah habis, belum habis lagi. Selagi masih ada Pesta Buku, selagi itulah kami berada dekat sini. Dan hari ini petang ni lah, sekarang ni saya rasa sangatlah gembira dan terhormatnya sebab bersama saya hari ini kita ada seorang kartunis yang saya rasa rata-rata memang kenal lah namanya, iaitu kartunis Zunar. Ya, Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kerana sudi meraihkan Facebook live session pada petang ini. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, sama-sama. Okey, jadi tuan, kita tak nak buang masa lagi sebab tajuk kita hari ini adalah kartun dan masyarakat, dan kita nak tanya kepada kita punya otai lah, otai kartun ni, tentang kita punya industri kartun. Jadi sebelum tu kita nak tanya dulu tentang background kartunis Zunar. Silakan. Ya, saya mula melukis awal lah ya, sangat awal. Tetapi kartun saya mula disiarkan ketika umur saya 12 tahun. 12 tahun? Awal tu kan, disiarkan di majalah. Sebab dulu ketika tahun 80-an, 70-an ni setiap majalah ya, majalah hiburan atau apa saja majalah, mesti ada ruang untuk kartunis, kartunis baru. Jadi saya selalu hantar di situlah. Tetapi saya masa sekolah saya tak ambil art. Saya ambil sains. Jadi saya tidak ada pelajaran tentang tidak ada pendidikan formal tentang art. Okey. Jadi macam mana boleh belajar strok-strok lukisan tu? Belajar sendiri. Belajar sendiri kerana kita bakat melukis ni adalah satu bakat yang lahir bersama pelukis. Bakat melukis ni bukan satu yang kita boleh pergi belajar untuk menjadi seorang yang berbakat. Anugerah tak mungkin. Jadi anugerah, kita lahir begitu, dan bila lahir tu sentiasa ingin melukis, ingin ya contenglah dekat-dekat buku sekolah, dekat-dekat dinding-dinding sekolah, kena marah dan sebagainya. Tapi kerana itu adalah minat, itu dah ada. Jadi kemudian saya teruslah, walaupun saya ambil sains, so saya terus sehingga kan di universiti pun saya tetap melukis, dan pekerjaan saya yang pertama di hospital. Tapi saya tetap melukis, siang buat kerja lab ya, makmal, malam melukis. Jadi akhirnya bila kerja-kerja ni dah jadi terlalu banyak pada satu masa, saya dah mula hilang fokus tentang numbers. Jadi number-number ni saya buat kesilapan banyak dekat laporan. Jadi lama-lama saya ambil urusan untuk berhentilah untuk jadi kartunis sepenuh masa. Okey. Daripada belajar sains, lepas tu minat juga art. Okey, lepas tu pula anugerah lah orang kata. Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak tanya, kenapa cenderung kepada kartun? Sebab kadang-kadang ada orang ni dia lebih kepada penulisan. Adakah sebenarnya kartun ni sebenarnya memang jiwa ke, ataupun kartun ni digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan apa yang tuan rasa? Ya, kalau kita bandingkan jenis-jenis art ya, art kita ada berbagai jenis lah, visual art ya. Kita tengok dalam painting, ada orang buat visual dekat di yang dinamakan juga coretan dinding dan sebagainya. Kartun itu mempunyai kelebihan kerana ia adalah selalunya kartun ini adalah medium tempat menyampaikan apa yang kartunis nak sampai. Jadi dia ada dialog ya, dan ada isu-isu yang nak disampaikan, dan yang paling penting lagi dia juga jenaka, ada lucu. Dia ada kelebihan. Kalau kita tengok painting, ada painting yang serius. Orang tengok tu, orang yang tengok juga jadi serius. Jadi tension tengok, ada juga begitu ya. Tapi orang tengok kartun, orang rasa senang, orang rasa ketawa, dan di samping itu boleh ada mesej. Dan pada saya ambil itu kerana ia memberi saya kebebasan. Melukis kartun ni adalah satu kebebasan. Kerana kalau kita melukis objek lain,
ia tertakluk kepada disiplin-disiplin. Macam contohnya kita nak lukis orang ya, orang yang betul ni, secara betulnya dia mesti ada formula dia, 4 kepala, 1 kepala 4 badan dan sebagainya. Kemudian kena ada perspektif yang betul kalau kita nak lukis bangunan, nak lukis dan sebagainya. Kita harus belajar semua tu. Tetapi kalau kartun ni dia tidak ada disiplin-disiplin itu. Jadi dia lebih bebas, apa-apa saja dilukis, kalau tak jadi pun orang kata kartun. Kan? Jadi dia ada sedikit kebebasan di situ. Dan selain itu ia juga memberi kebebasan dan ruang kepada pelukis seperti saya untuk menyampaikan pandangan saya, pendirian saya, kritikan saya terhadap sesuatu yang saya nak sampaikan. Okey, jadi maksudnya pemilihan kartun ni sebab kita boleh mengekspresikan apa betul. yang kita rasa, dan macam Tuan cakap lah, tak jadi pun nanti kita akan pandang dia sebagai kartun juga. Ya, betul, dia tetap nampak menarik dan lebih bebas lah untuk kita menyatakan sesuatu. Okey, saya nak tanya dekat Tuan. Kartun pertama yang Tuan lukis yang paling Tuan ingat? Kartun pertama ni adalah kartun saya sebut tadi awal ya, yang disiar tu, tak salah saya memang kartun yang sangat kebudak-budakan. Dia budak-budak lah, umur 12 tahun dia kan. Kartun dia ada seorang 2 orang ya sedang bercakap dengan kawan dia. Kawan dia di sekolah lah ya. So dia kata dialog dia, budak bisu itu baik, dia tak pernah buat bising di sekolah. Budak bisu itu baik, dia tak pernah buat bising di sekolah. Tidak pernah buat bising di sekolah. itu memang itu yang dulu-dululah pemikiran awalnya. Ya, betul. Sebab masa tu pun memang kanak-kanak. Ya. Okey, jadi satu karya Tuan saya nak tanya yang paling menarik tumpuan orang ramai, dan mungkin kita boleh kata tak kisah mungkin kontroversi ke apa ke, ada satu-satu. Cuba ceritakan. Selepas itu saya banyak membuat kartun-kartun politik ya lepas tu. More kepada politik. Jadi saya rasa ada yang mungkin tak sesuai nak disampaikan, tetapi banyak karya-karya yang saya itu diingati, macam contohnya Formula One. Karya yang saya lukis Formula One itu litar Formula One ya. Litar Formula One itu dia punya design itu seperti muka bekas Perdana Menteri yang saya lukis dalam kartun saya. Bila letak sebelahan dia sama saja. Jadi saya letakkan itu sebagai kartun, dan saya rasa ramai orang yang betul-betul suka kartun itu karena dia memang sesuatu yang kita tak perlu cari, tetapi dia terus ada macam seolah-olah ready made kat situ. Kan? Itu antara yang top lah, tapi masih banyak lagi. Tapi sebab saya sebut tadi bahawa ianya sedikit politik, tapi saya bukan nak cerita tentang politik apabila saya membawa soal rasuah ya. Isu rasuah saya banyak bangkitkan dalam kartun saya. Macam contohnya salah satu kartun saya sebut rasuah mula-mulanya di Malaysia ni dia dipraktiskan di bawah meja. Ya. Kemudian lama-lama dia jadi di atas meja. Ya. Dan akhirnya bersama dengan meja pun mereka ambil. Jadi itu antara kartun yang sangat popular, menggambarkan rasuah di Malaysia, dan juga ini bukan di Malaysia, di dunia ya. Dan kemudian ada juga satu kartun yang dulu saya gunakan untuk menggambarkan rasuah ya. Rasuah di Malaysia ini kadang-kadang dia complicated. Orang tak faham. Isu rasuah di Malaysia ni sukar difahami kerana melibatkan number, jumlah, cara banking dan sebagainya. Orang tak faham. Jadi ada satu ketika itu saya gunakan cincin dan handbag untuk menunjukkan ya, kalau di negara ini orang boleh membeli cincin dengan begitu mahal atau handbag begitu mahal, ia adalah simbol rasuah, dan orang boleh faham. Itu lebih mudah untuk memahamkan orang tentang seriusnya rasuah. Ya, betul. Okey, berkaitan dengan apa yang Tuan bagi tahu tadi, pada saya rasuah ni bukan isu politik. Rasuah ni di mana-mana sahaja boleh terjadi rasuah. Ya. Tapi kadang-kadang bila katalah Tuan mengekspresikan perkara tu dalam kartun, ada setengah orang berpendapat, apa kartun Zuna ni berkarya pasal rasuah pula. Apa ni, dia dah politik, dia mencampur adukkan pula perkara tu. Jadi kadang-kadang macam mana pada pendapat Tuan untuk kita nak educate masyarakat ni
untuk membezakan sama ada benda tu adalah isu ataupun politik sebenarnya? Jadi satu soalan yang bagus. Memang kalau kita tengok orang di Malaysia ini, dia ada satu mentaliti yang orang kata saya tak suka politik. Jadi saya tak suka politik, saya tak mau ambil tahu soal politik. Saya buat kerja saya aja. Atau begitu biasa. Tetapi sebenarnya kita harus tahu bahawa isu-isu politik pemerintahan negara itu sentiasa berkait rapat dengan rakyat. Kita tidak boleh kata sesuatu itu, oh saya tidak ada kena-mengena. Jadi kerana itu, saya di dalam kartun saya, apabila saya lukis, saya memberitahu bahawa isu politik, isu rasuah bukan isu politik. Ini contohnya ya. Isu rasuah adalah isu kita. Artinya, saya beritahu mereka rasuah dengan mengambil duit kita. Jadi kita juga, duit kita juga diambil. Jadi tidak boleh mengatakan ini bahawa isu politik saya tidak mau ambil tahu. Jadi begitu juga kita nak tahu isu-isu yang membabit, macam mana nak membezakan, balik pada soalan tadi, isu-isu ini sama ada isu politik atau isu ini isu negara. Isu negara. Ya, kita harus tahu pertama sekali politik itu soal parti politik. Bergaduh dalam parti politik itu bukan soal kita. Orang yang bukan politik tak kena mengenai itu. Tetapi isu-isu yang melibatkan pentadbiran negara, isu yang melibatkan wang negara, isu yang melibatkan kehidupan kita, itu bukan politik. Walaupun dilakukan oleh orang politik, tapi itu bukan isu politik. Jadi kita harus tahu setiap yang melibatkan pentadbiran negara itu isu rakyat. Tapi isu politik dalaman, bergaduh, politik parti A lawan parti B, dalam tu ada pecahan-pecahan, itu bukan isu kita. Kita kena-kena. Tapi isu-isu lain selain daripada itu, ia bukan isu politik. Betul. Jadi maksudnya masyarakat kena fahamlah antara isu semasa dengan pelaku, tu dia kena bezakan. Okey. Jadi tuan tak ada masalah lah ke? Ada terasa di hati kalau orang labelkan kartunis Zuna ni macam kartunis politik, kartunis kontroversi. Macam mana tu? Saya label ni saya tak ada masalah. Silakan nak label apa saja. Kerana bagi saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi memang ramai orang berkata begitu, saya ini berat sebelah, saya ini berpolitik, mengambil side dan sebagainya. Bagi saya apa yang saya lakukan ini untuk negara. Jadi saya rasa untuk negara, dan kartun saya ini perlu membuka minda masyarakat. Itu paling penting. Saya tidak asalkan dia membuka minda masyarakat. Dikatakan apa pada saya itu tak salah. Saya rasa ada yang berkata, ada yang terima, yang memang boleh membuka minda masyarakat. Jadi saya lebih fokus pada itu. Biar orang kata macam-macam lah. Saya ni kalau dia tengok dalam apa ni sosial media tu sudah macam-macam caci maki apa sebagainya, tapi saya kata tak ada masalah. Yang penting bagi saya ni tugas seorang kartunis, tanggungjawab seorang kartunis itu adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat melalui kartun. Jadi bila boleh membuka minda supaya orang berfikir, supaya kita dapat terima perbezaan, ya, dapat terima kritikan. Dan bila kita mengkritik, bila saya sebut selalu bila kenapa kamu asyik mengkritik je? Orang selalu tanya itu. Saya itu kita kritik itu kita sayang sesuatu benda itu kita kritik. Bukan mana kata kamu yang tak kritik itu kamu tak sayang negara. Kamu kena kritik. Kamu duduk diam. Duduk diam aja, okeylah, saya dah ada kereta, ada rumah semua. Dan saya tak mau kritik apa-apa. Kamu tak sayang negara, kamu sayang diri kamu aja. Ya, betul, saya setuju dengan tuan. Okey, tapi kita ada soalan dekat kita punya live viewers dari Abam Live. Kenapa guna kartun untuk menegur ahli politik? Mudah faham ke atau lebih kepada sarkastik? Untuk menegur ahli politik, memang kalau kita tengok tradisi ini bukan satu tradisi yang baru ya. Saya di Ohio 2 bulan lepas, memang di Amerika itu memang kalau kita tengok kartun tentang Donald Trump ya, dia memang kita boleh tahu itu adalah satu budaya aja ya. Saya juga di Eropah dan sebagainya, budayanya memang begitu. Mana kartun ini, kartun politik itu memang digunakan di mana-mana di dunia untuk mengkritik ahli-ahli politik. Sebab tu dinamakan kartun politik. Kerana macam saya sebut tadi, kita harus memainkan peranan mengkritik jika pemerintah melakukan kesalahan. Ya, dan pemerintah, siapa yang memerintah di Malaysia ni? Ahli politik lah. Kerana mereka lah yang membuat dasar, mereka lah yang berada di parlimen dan sebagainya.
Jadi karena itu yang dikritik tu ahli politik. Ya, kalau kita nak kritik, terutama sekali yang punya kuasa. Terutama sekali saya selalu fokuskan kepada bahawa mengkritik tanggungjawab kartunis politik ya adalah mengkritik government of the day. Iaitu kerajaan pada hari itu, kerana mereka punya kuasa. Orang yang tak ada kerajaan tak ada kuasa. Kenapa saya nak mengkritik mereka? Panjang lebar penerangan tu. Saya memang sangat setuju dengan Tuan Kartunis lah. Okay. Kita ada lagi soalan dari Wahidah Azhar. Selama Encik dalam bidang ni, pernah mendapat kecaman. Rasanya kita ada dah cakap tadi pasal kecaman dari netizen. Dan dari Najihah Jamaluddin, ramai orang sekarang lebih gemar dan layan kartun dari Jepun dan China. Apa beza paling ketara antara kedua-dua negara ni, Jepun dan negara Malaysia? Ya, kalau kita nak tengok kartun Jepun dengan Malaysia itu secara umum ya, saya tak boleh pergi satu-satu. Secara umumnya kartun-kartun di Jepun tu dia lebih industri. Dia lebih merupakan satu industri dan mereka itu lebih meninjau ataupun lebih memfokus kepada isu-isu yang jarang difokus oleh kartunis lain. Artinya mereka bukan semua buat benda yang sama. Di Malaysia ni kalau kita ada ramai kartunis, pengalaman saya semuanya memfokus topik yang sama. Mereka tidak mencari satu topik yang lain. Contohnya kita tengok kartun di Jepun sebagai contohnya. Kartun di Jepun dia ada hero dia tu perempuan. Heroin lah. Dan kadang-kadang pemain basketball adalah hero watak utama di situ. Dan di Malaysia kita tak lakukan itu. Di Malaysia kita hanya terlalu typical. Walaupun kita ada banyak ya. Dari segi industri, yes, mereka lebih maju, mereka lebih ke depan dan mereka lebih creation. Dan satu lagi mereka lebih memahami pembaca atau audience. Di Jepun mereka lebih guna psikologi. Macam kita tengok, saya bagi satu contoh yang jelas ya. Kadang-kadang lukisan tidak cantik, tetapi psikologi. Macam kita kata Transformer. Transformer adalah hasil kartun Jepun. Dan kenapa ada Transformer itu? Karena psikologi kanak-kanak, kalau kita beli apa pun juga mainan, dia hanya sejam saja, lepas tu dia boring. Kecuali ia boleh ditransform kepada benda-benda lain. Itu kerana mereka mengkaji kanak-kanak punya psikologi, mereka nak perubahan. Kemudian satu lagi contoh, sekarang ini kartun-kartun di Jepun itu bukan wataknya bukan baik-baik. Watak dia nakal. Kalau kita tengok, kerana itu yang budak-budak mahukan. Dia tidak ada lagi, dan dalam realiti tidak ada orang baik. Mana ada orang baik dalam realiti ni, kehidupan. Jadi kalau kita buat dalam komik, cuba menunjukkan watak yang sempurna, baik, bagus, sopan santun, segala perfect, orang tak dapat kaitkan dengan kehidupan dia. Jadi saya rasa kelemahan di situ. Walau macam mana pun, kebaikan kartunis di Malaysia ini adalah mereka punya stroke yang sangat tersendiri. Stroke ya, style melukis tu. Kalau kita tengok Jepun ni kita lebih kurang sama kan, tapi di Malaysia ni dia berbagai. Salah satu sebabnya kerana tak ada college lukis kartun di Malaysia ni. Jadi semua orang belajar sendiri macam saya lah. Ya betul. Tapi itulah pula uniknya. Bila belajar sendiri, kita ada style kita sendiri. Betul. Kita ada uniqueness dia sendiri. Betul. Dan saya sangat setuju dengan Tuan cakap tadi. Jepun ni dia study psikologi dia punya audience. Ya, betul. Jadi daripada study tu baru dia buat. Dia bukan buta-buta lah kata orang. Okay. Ada lagi soalan? Okey, tak apa. Mana kita ada masalah teknikal sikit. Okey, saya nak tanya tentang industri kartun di Malaysia. Pada pendapat Tuan sekarang ni, macam mana dengan industri kartun dekat Malaysia ni? Ada yang kata semakin tenggelam, ada yang kata kita tengah berusaha lah ni nak naikkan semula. Macam mana tu Tuan? Saya kalau tengok secara umum ya, kita tengok sekarang ini satu fenomena tentang social media. Social media ini telah menggugat kebanyakan industri kartun, bukan di Malaysia saja, tapi di dunia. Tapi kita tak boleh ambil itu sebagai satu-satunya sebab ya. Itu baru sebahagian kecil sebab. Satu-satunya, dan bukan satu-satunya sebab, ada lagi sebab lain di Malaysia ini. Kalau kita lihat ya, 70-an atau 80-an hingga 90-an itu majalah kartun sangat popular di Malaysia. Contohnya majalah gila-gila, sebut Ujang, Apo dan sebagainya, kita boleh tengok dan jualannya sangat tinggi. Tapi apabila masuk alah baru, mereka merudum terus. Dia bukan sikit-sikit merudum terus. Jadi kerana itu saya nak bagi tahu bahawa again saya sebutkan tadi, yang paling penting adalah memahami kehendak audiens, terutama remaja ketika itu.
betul. Gila-gila dulu, remaja 80-an memang sangat, kalau dulu kalau lihat majalah gila-gila itu lukisannya banyak mandi sungai, main meriam waktu raya dan sebagainya, orang naik basikal ke sekolah. Remaja zaman kami dulu kami rasai itu. Tapi remaja sekarang kalau kita buat begitu, orang sudah tidak tahu apa itu. Orang tak pernah naik basikal dah sekarang. Jadi menyebabkan mereka tak dapat catch apa yang remaja nak sekarang. Okey, apa yang remaja nak sekarang? Remaja sekarang ni otak mereka sangat kritikal. Mereka bukan lagi remaja zaman dulu yang ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi kita kena supaya industri kartun kita kembali naik. Ya, betul. Ya. Kita harus betul-betul memahami dan mengubah style kartun itu. Kartun tak boleh lagi duduk. Sekarang ni kebanyakan, minta maaf saya sebut ni ya. Saya sebut ini ada yang terasa. Kebanyakan kartunis dan majalah-majalah di kartun di Malaysia ni hidup mereka pada kebanggaan lama. Dulu punya kebanggaan ni. Oh, kami dulu cetak 300,000, kami dulu. Ya, itu bagilah kebanggaan lama. Sekarang ini kalau kamu tak attach dengan remaja sekarang, orang remaja tidak kenal. Jadi itu yang paling penting yang kita perlu naiki. Walau macam mana pun ada industri di Malaysia ni yang meningkat. Seperti contohnya dalam bidang animasi ya. Ya, kita ada Upin Ipin dan sebagainya yang top di peringkat internasional. Tapi saya sebut di sini adalah animasi itu sebahagian saja. Satu part daripada kartun saja ya, tapi kartun-kartun yang berbentuk humor yang kita pernah kuasai dulu. Ya. Tapi itulah ceritanya dulu. Ya. Jangan cerita dulu lagi kan. Kita kena tengok sekarang ni lah kan. Okey. Ada lagi soalan dari kita punya viewers, Nadirah. Kenapa masukkan unsur politik? Audiens kartun kebanyakannya kanak-kanak. Tak rasa mereka akan terpengaruh? Ya, saya rasa sekarang ini kerajaan telah menurunkan kadar mengundi kepada 18 tahun ya. Jadi kalau kita tidak, pengundi-pengundi muda tidak didedahkan tentang politik, bagaimana mereka nak mengundi? Dan ini kita sangat ketinggalan. Di negara lain, saya di Amsterdam tahun lepas, saya mengajar umur 15 tahun di sebuah college yang mengajar tentang kartun politik. Mereka sudah mula awal didedahkan. Karena kita mesti faham ya, kalau kanak-kanak terpengaruh dengan politik, tidak salah. Asalkan bagi dia pendedahan kepada semua jenis politik. Supaya dia ada pemikirannya terbuka. Dia bukan maksudnya orang kata meracun you, sokong siapa-siapa, tidak. Bagi pendedahan bahawa politik punya sistem macam ni. Siapa yang rasuah kita jangan sokong, siapa yang tak rasuah kita ni. Gitu, saya tidak ada masalah kalau kita mendedahkan orang-orang muda dengan kefahaman politik yang begitu. Ya, betul. Saya setuju dengan Tuan. Sebab pada saya, pendedahan politik ni tak ada salahnya. Kita mengajar juga. Itu pun salah satu pendidikan. Pendidikan, betul. Ya. Tapi yang pentingnya kita perlukan kawalan lah. Betul tak? Kawalan daripada ibu bapa. Kawalan daripada kita punya sistem pendidikan apa semua. Betul. Jadi kalau katalah kita buat pun, tapi sekadar tolak dekat kartun, bapa sendiri pun tak kawal. Itu yang jadi masalah sekarang ni. Semua tolak pada cikgu, apa-apa semua tolak pada ni kan. Itu dalam industri apapun. Kalau kita tengok sekarang ni Netflix. Betul. Kalau ibu bapa tak kontrol pun tak boleh. You kena kontrol. Kalau you subscribe ke Netflix, you kena kontrol. Itu pulang kamu lah. Orang lain tak boleh kontrol kan. Jadi ibu bapa jugalah peranan di situ. Ya, betul, saya setuju tu. Okey, kembali kepada soalan dalam industri kartun pula. Okey. Ada setengah saya boleh bagi situasi, ada setengah ibu bapa yang bila dia tengok industri kartun zaman sekarang, mereka rasa macam contohlah satu dialog. Kau tak payah jadi kartunis lah. Mak tengok pun industri kartun ni macam kurang berkembang di Malaysia. Selalunya apa nasihat Tuan untuk terutamanya golongan muda lah yang dia minat untuk jadi kartunis tapi tidak mendapat galakan dari ibu bapa? Sebenarnya saya mendapat pandangan yang berbeza ya. Saya rasa industri kartun sebenarnya di Malaysia dan di dunia ni memang sangat cerah. Kerana orang malas membaca. Di mana-mana juga orang malas membaca. Jadi kalau kita cuma jangan limitkan kartun itu kepada sebagai satu peranan saja. Kalau kartun untuk pendidikan, kita buat di Malaysia ni yang saya sebut awal tadi, di Malaysia ni masalahnya kita kurang menyentuh isu-isu lain dalam kartun. Kita terlalu
cinta remaja mak rempit yang nak di kampus nak tackle gitu-gitu je. Kita tidak ada contohnya alam sekitar. Penebangan hutan kita tidak ada kan. Bila kita tidak buat macam ni, jadi orang nampak kartun tidak berperanan. Jadi orang tidak menggunakan kartun untuk sebagai satu medium pendidikan. Ya, kena masukkan unsur-unsur pendidikan sekali ya, lah. Ya, kartun kena masukkan. Kerana tu saya banyak kartun saya ni digunakan untuk pendidikan, saya tahu. Silakan gunakan. Sebab kita harus katakan bahawa isu ni penting. Isu contohnya kita tengok sekarang ni, gender, lelaki perempuan dan sebagainya tu. Ya, tak ada orang buat dalam bentuk kartun. Tak ada. Jadi orang tak nampak peranan kartunis itu. Jadi ini bukan salah pada ibu bapa tadi. Salah pada kartunis sendiri kena bangkit, katakan okey, saya bukan nak buat kartun macam orang yang dah buat dah. Saya nak buat sesuatu yang baru. Sedangkan isu ni penting, tak ada orang sentuh. Saya baru ni pergi ada program di orang mengajar orang asli melukis kartun. Contohnya begitu. Pun tak ada orang buat. Jadi benda-benda ni sangat penting untuk kartunis. Betul. Saya setuju. Kita ada soalan dari viewers dari Sang Senjakala. What is the risky situation or daring journey on undertaking what you did? Okay, saya rasa apa yang paling berisiko lah sepanjang tuan menjadi kartunis politik ni. Ya, kalau nak cerita tentang diri saya sudah ditangkap 7 kali. Di lock up kan. Saya didakwa di bawah Akta Hasutan ya. Saya pemegang rekod di Malaysia 9 Akta Hasutan. Yang kalau dikira jumlahnya 43 tahun penjara. Saya juga di travel ban, dihalang ke luar negara. Dan buku saya ada 21, 12 diharamkan. 12 diharamkan. Selain itu makruh, halal tak ada. 12 diharamkan ni lah atas dasar Akta Hasutan lah. Dia diharam Akta Hasutan dan sebagainya. Jadi risikonya tu tinggi. Tetapi seperti saya nak sebutkan bahawa memang apa-apa yang kita buat ini ada risiko. Ya, bukan kartunis saja ya. Tetapi sebagai seorang kartunis, ia mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab ni kita tidak boleh hentikan. Tak ada orang yang berhenti tanggungjawab, meletak jawatan untuk bertanggungjawab. Kalau kerja kita boleh letak, kita kata okeylah. Kenapa saya nak sebutkan ini penting ya? Orang yang punya bakat, pada siapa-siapa yang punya bakat melukis penting ya, bahawa setiap orang yang berbakat ni dia dia lahir dengan bakat saya sebut tadi. Ya, jadi bukan dia pergi universiti untuk belajar ni. Saya tak perlu pergi universiti untuk jadi kartunis. Seorang lawyer kena pergi universiti. Doktor kena pergi universiti. Jadi artinya bakat ni kurniaan Tuhan. It's very clear. Jadi kurniaan Tuhan itu, bakat ni bukan anugerah ya. Bakat ni tanggungjawab. Jadi kita harus gunakan ini untuk kepentingan orang, bukan kepentingan diri. Jadi bila kamu buat untuk kepentingan orang, kamu tahu media kartun ini sebenarnya sekarang ni sangat punya kesan yang besar. Di mana-mana orang tengok kartun, orang senang faham. Jadi tanggungjawab kartunis itu menjadi lebih berat. Jadi kalau kamu sudah ada bakat, kamu kena melaksanakan tanggungjawab kamu melukis kartun untuk masyarakat. Sama ada dia ada risiko ke, tak ada risiko ke, kamu kena teruskan. Cuma kepada untuk yang baru, saya nak sebut tadi orang-orang baru tu, tak mungkin saya seorang, tak ramai kartunis yang kena macam saya ni. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa yang paling penting kita tahu apa yang kita buat dan kita pastikan kita membuat working paper homework yang betul-betul detail tentang sesuatu isu. Jadi kita melakukan sesuatu yang betul, tak ada masalah. Ya, betul. InsyaAllah. Dan yang paling melekat pada saya bila tuan kata bakat itu bukan anugerah. Bakat tu bakat itu satu tanggungjawab. Jangan ingat kita ni diberikan bakat bukan sekadar untuk kita buat tak tahu, kita gunakan tu untuk kita berkongsi ilmu dan semua. Okay. So kita ada lagi soalan. Okay, saya rasa soalan daripada Sang Senjakala and how you overcome people critics tadi kita dah jawab dah. Okay, sebelum kita menutup live session ni, saya nak beritahu anda semua sebenarnya Kartunis Zuna juga ada satu buku bertajuk Kartun Anti-Racism. Cuba tuan ceritakan sikit tentang buku ini. Ya, cover buku ni adalah tentang sebuah lambang love ya. Di mana dalam ni adalah jigsaw puzzle tentang
semua kaum-kaum yang ada di Malaysia ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat banyak di Malaysia ini kempen-kempen adalah love Malaysia. Tapi dia tidak ada love Malaysian. Artinya kita hanya di kempen cintai negara ini tapi tidak cinta warga negara. Jadi ini kesilapan kita. Karena itu saya buat dalam ini, saya kata masalah kita sini kita jadi perkauman. Bila kita kauman, kita tidak maju sebagai rakyat sebuah negara. Ya, betul. Kita tidak mencintai sesama lain, sesama semua bangsa. Kita tidak boleh hidup membenci sesama antara kaum dan membenci antara agama. Dia tidak akan maju. Kita harus kata okey, kita semua warga negara. Okey, warga negara kita bersama-sama semua. You time semayang, you pergi semayang di masjid, you pergi semayang tempat-tempat you sendiri, tapi other than that kita bersama. Ya, betul. Dan kita bersama-sama memajukan negara ini. Karena itu saya sebut di sini, salah satu key daripada sini adalah ini. Kalau kita tengok di Malaysia ni ya, masalah yang berlaku di Malaysia ni salah satu juga adalah perkauman ini. Kalau kita tengok babi haram, 2.6B halal. Yang sebenarnya rasuah lah kan. Jadi ini satu pemikiran yang sebenarnya kita babi betul haram, tapi kedua-duanya wajib haram. Ya, betul. Jadi saya bagi satu konsep yang orang tak mau terima, yang sangat kontroversial dalam buku ini. Saya sebut ya, kalau orang tak mau terima lah. Ya, betul. Kalau tak mau terima terpulang. Tapi satu sebut bahawa kita membina negara berdasarkan satu konsep yang dinamakan tanggungjawab dan juga hak dan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab. Okey. Contoh saya bagi contoh sebelum saya pergi pada itu. Kita bekerja di office. Bila kita bekerja di office, tanggungjawab kita untuk melaksanakan kerja yang telah diarahkan, betul? Itu tanggungjawab kita. Hak dia apa? Hak adalah gaji. Kita dapat hak bila menjalankan tanggungjawab. Kita membina negara begitu. Kita harus setiap orang harus menjalankan hak sebagai warga negara. Contohnya bayar cukai, bayar tol dan sebagainya. Dan lepas itu kita mendapat hak kita. Hak kita itu hak yang samalah pada semua orang. Ya, betul, hak yang sama rata lah. Sama rata. Jadi kita lihat di sini sekarang ni satu contoh yang saya masuk di sini buku ini, apabila kita ada tol ya, dia tidak ada tol Bumiputera dan tol bukan Bumiputera. Ya, betul. Tapi apabila kita mengagih-agihkan beasiswa, dia ada beasiswa Bumiputera, biasa bukan Bumiputera. Dan ini satu yang tidak betul dalam mentadbir negara. Dia harus mengatakan harus semua sama kepada rakyat, kepada orang yang memerlukan. Bukan makna kata kepada bangsa, tu soal bangsa. Pendidikan ini siapa yang berhak dapat beasiswa dia berhak. Begitu juga rakyat juga seluruh dunia, seluruh Malaysia ni siapa yang miskin berhak dapat bantuan. Kita tidak harus mengirakan ini ya Melayu miskin, Cina miskin, India miskin dan sebagainya. Siapa juga yang miskin dia berhak. Karena begitulah cara pemerintah. Dan kalau kita masih mengamalkan perkauman, negara Malaysia ni tidak akan maju. Betul, saya setuju dengan Tuan. Hak sama rata. Kalau kita sendiri tak ada kesedaran tentang perpaduan, mana kita nak mencapai orang kata keamanan, kedamaian. Semua tu kita tak dapat nak capai. Betul sekali, tepat sekali. Kalau aman tak ada, damai tak ada, macam mana lagi kita nak mencapai ekonomi yang baik? Betul. Politik yang bagus. Lagilah susah kan? Ya, pandai pula saya buat conclusion. Ya, betul. Conclusion. Itu satu yang betul, satu yang tepat sekali. Ya. Okey, jadi saya rasa buku ni memang ada dijual kat sini? Ya, ada. Ada dijual. Berapa harganya? RM30. Okey, RM30. Dan jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor. Buku ni ada dijual di sini. Tuan ada saya ada ya nanti signing lepas pukul 5 saya. Okey, dan Tuan Zuna ada juga hari ini selepas pukul 5. Ya. Okey, dan alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat Tuan kerana sudi hadir dan masa sentiasa mencemburui saya. Allah ya Tuhan, dan dah keluar ada disclaimer. Suka untuk saya ingatkan perbincangan kita adalah perbincangan pendapat peribadi semata-mata, tidak mewakili mana-mana pihak, dan mohon maaf sekiranya ada yang tersinggung ataupun ada yang tak sama pendapat dengan kami. Okey, dan teruskan bersama sesi Facebook Live petang ini bersama Sisi Iman pada pukul 6 petang. Okey, kalau nak jumpa Sisi, datang sini. Kalau nak jumpa Tuan Zuna, datang sini. Dan kita ada slot 5 petang khas bersama MBKM. Okey. Dan insya-Allah kita akan berjumpa sebentar lagi jam 4. Terima kasih Tuan. Saya ada talk juga dekat situ nanti. Yes. Pukul 4 dekat okay, dekat Dewan Utama ni. Okey, kita ada talk daripada Tuan Zuna di stage activity di Shah Alam Convention Center. Jangan lupa datang. Okey. InsyaAllah jumpa lagi sebentar lagi. Assalamualaikum.